Fia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kita masuk muka surat 88 bab berkaitan mandi. Betul. Tapi dah khusuf, tak habis kiraan masa tak lagi. Bulan 9. Oh tak, bulan 9 muka surat 90 keluar main, tapi kita ganti dengan tu program kita tu. Perkara sunat dalam mandi, bukan perkara yang diharamkan kata orang besar. Oh, kitab saya muka surat lain. Betul lah, kitab saya muka surat 88, tajuk sama. Okey. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nombor 3, keluar darah haid, iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur. Seawal umur datang haid adalah 9 tahun hijrah qamariyah. Sekurang-kurang masa datang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam, tetapi pada kebiasaan 6-7 hari dan malam. Kemudian sekurang masa suci antara dua ada 15 hari 15 malam. Baik. Perkara ketiga yang menyebabkan seseorang tu kena mandi, kita bagi tahu mandi ada dua. Satu sunat mandi, yang kedua wajib mandi. Wajib tu bila berlaku beberapa benda lah. Dua awal kita dah bincang, bersetubuh dan keluar mani. Malam ni bincang berkaitan dengan darah haid. Darah haid ini adalah darah normal yang menunjukkan kata perempuan itu adalah orang yang sihat, yang dia keluar daripada faraj seorang perempuan yang normal secara bulanan. Orang perempuan ni, di mana sahaja darah yang keluar daripada badan dia, semua dia tak sihat, kecuali satu sahaja lokasi faraj sahaja menunjukkan kata dia sihat. Kalau darah keluar kok mata, itu tak bagus. Darah keluar kok hidung, tak bagus. Darah keluar kok telinga, tak bagus. Semua tempat lah, kok ketiak ke apa-apa, tak bagus. Yang bagusnya kalau keluar darah kan faraj, itu maksudnya bagus. Kalau tak keluar, tak bagus. Dia mesti kena pergi jumpa pakar sakit puan, Dr. Rahim Tambici tu. Kena pergi jumpa dia. Contohlah, dia tu hak glamour sekali lah. Hak lain-lain boleh juga. Kau lah doktor mana pun pergi jumpa, tanya sebab apa tak keluar. Dia akan bagi tahu lah, mungkin dia sihat ke. Jadi orang perempuan ni bila dia keluar darah ni, orang lelaki yang dah berkeluarga, dia kena tahu itu kalau kita tak berkeluarga lagi, sunat kita belajar. Orang lelaki lah. Tapi kalaulah kita dah berkeluarga, maka wajib kita ambil tahu. Ada sesetengah lelaki, orang perempuan, dia main tunjuk, abang, koko macam ni macam mana, boleh semayang ke tak? Abang dia kuning-kuning macam ni, boleh semayang tak? Abang dia dalam kategori jebon. Abang dia kata, aku tak tahu darah hampa main pasal ya, hampa suruh keluar darah, dia start motor pergi kena tarik. Yang ni suami kangaroo nama dia. Baik jadi kangaroo. Jadi kita wajiblah ajak isteri, tak pandai
kena hantar pergi depa pergi mengaji mana-mana, kuliah muslimin, kuliah muslimat, kuliah muslimut, kena biajar, kena hantar bagi depa mengaji. Jadi laki dia kena tahu jugalah, supaya apa yang berlaku kepada emosi seorang wanita apabila darah tu keluar, dia kena tahu juga. Orang perempuan ni mungkin beberapa hari sebelum haid dia keluar, bulan tu dia tak sama, setiap bulan dia lain. Kadang-kadang ada satu bulan tu haid dia tu dia seronok, dia tak tahu apa, semua benda seronok, gila apa semua, kucing dia mati pun dia seronok, semua benda seronok, bumbung jatuh pada rumah pun gila tu. Haid dia ni, isteri aku ni macam mental ke tak, 3 hari lepas tu dia pun haid. Oh ni haid, bulan ni haid seronok. Dia tak apa benda semua seronok gitu. Dia tengok semut pun dia terhibur, dia semut duk jalan, oh seronoknya abang, dia kata bahai isteri aku ni. Bukan mental tak, itu biasa. Kadang dia moody, apa benda semua tak betul lah, apalah, pasal washing machine boleh bergaduh, pasal controller boleh bergaduh, pasal TV boleh bergaduh. Dia perempuan tu dalam drama dia dengan lelaki tu bergaduh, dia boleh bawa pergaduhan tu main gaduh dengan lelaki dia pula kat luar. Sebab apa? Isteri aku pelik sangat. Oh 2 hari lagi nak haid rupanya. Ada haid marah, semua benda yang nak marah. Biasa anak kalau stalking kat lantai tu biasa lah. Tapi hari tu stalking tu jadi macam ribut yang El Nino. Mai pada Filipina dia gulung habis semua, mampu ya gitu ya. Dia tak apa, semua benda nak marah betul kan. Suami dia bawa kereta, suami dia dengar radio, DJ perempuan tu duk cakap lah macam berita ke apa ke. Suami isteri dia telefon, abang, tu berita kuat lah dengar. Dia kata perempuan mana dalam kereta? Tak, ni berita. Dia dengar tak dengar ke tu. Dia kata itu jadi isu sampai bergaduh-gaduh. Jadi orang lelaki yang bijaksana dia kena cerdik, dia tahu tarikh 9, 10, 11. Kalau 13, 14, 15 ayyamul bid, hari putih. Yang ni hari hitam melegam. Dia tahu lah hari-hari ni dia main, ada bulan tu dia teringin tak apa-apa, dia emosi dia tak stabil, dia punya wiring semua jadi longgar. Jadi seorang suami yang pandai, dia tengok isteri dia mengamuk tak apa-apa, dia tak akan ambil hati, dia pun buat tak hati, biar mengamuk habis tumbuh ke apa, nanti okey dia sendiri tidur, esok pagi dia okey. Itu baby kat dia. Itu dia punya factory setting. Sama lah nikah orang Malaysia ke, Jerman ke, Brazil ke, Australia ke, Negro ke, Nigeria ke, dia sama sebab factory dia sama. Tengok belakang dia tulis Samsung, semua sama macam tu je. Dia jenis Samsung gitu. Jadi bila darah keluar, kadang-kadang orang lelaki ni kena teman isteri. Kadang-kadang dia jadi senggugur, dia sakit pinggang, ada jadi migraine. Dia adalah setengah-setengah orang ni dia tak sama. Ada orang dia punya period pain dia tu sangat teruk sangat, sampai kalau kena tu dia jadi sakit pinggang. Kalau boleh suami yang pandai, kalau hari-hari yang dia teruk tu, abang ada bulan ni tak boleh sembahyang dah, okey tak apa, esok tak payah masak, esok abang beli masakan ni, boleh rest satu hari. Tu suami bijaksana dan cerdik dan gemilang terbilang. Suami jebon dia tak tahu apa, hang ni kerja sakit tiap-tiap bulan tak ada apa dah, maki laki dia pula. Tu suami tak apa pandai lah. Jadi ilmu rumah tangga suami kena ada. Nampak macam isteri teruk dengan anak-anak kecil semua, kita kidnap semua anak-anak kita, kunci pintu, bagi dia rehat, me time untuk dia, her time dia. Ambil anak semua main duduk tu, ambil pasal yang beli plastistin ke apa, pergi beli kedai RM2 ke apa ke, hang lungguk mainan bagi anak-anak main. Jangan kacau mak tu, biar dia duduk separuh hari tu, bagi dia rehat sikit. Semua orang tak sama, ada isteri yang teruk, ada isteri yang biasa, dia sikit-sikit gitu je. Ada orang dia tak sakit tapi emosi dia tak stabil. Ada orang emosi dia boleh kawal tapi sakit badan, jadi 1-2 hari tak boleh pergi mana. Masa tu kita janganlah paksa isteri tapi kenuri. Dia tak larat, pening kepala, sakit pinggang, kita kata tak boleh kenuri ni, hang kena pergi juga. Nanti orang tanya kat abang sebab apa tak bawa isteri semua. Takkan aku nak kata dia haid lah apa semua. Hang pandai-pandai lah cakap tu, isteri jaga anak ke apa, reka tu semua nak ajak tu. Tu yang kata kangaroo tu. Dia tak pandai. Jadi keluar darah haid itu dia boleh jadi keluar daripada orang perempuan lah. Tapi kalau acah-acah perempuan dia tak keluar lah. Haid ni satu sign, tanda kata dia adalah perempuan yang original.
Walaupun hampir Thailand ubah alat kelamin tukar muka sebiji, suara pun hang buat operation sebiji, kita tak tahu ni dia pergi operation dekat Thailand. Lawa betul dia ni. Lawa macam mana pun ada dua benda hang tak boleh buat apa. Satu, tak akan ada haid untuk hang sampai kiamat. Itu memang Allah Ta'ala yang buat. Manusia pandai macam mana pun dia tak boleh buat haid gitu. Dia tak boleh buat pipe badan gitu saja main pijit cing. Oh lah, haid lah. Itu gila lah dia. Tak boleh dapat. Yang kedua, hang takkan boleh mengandung. Orang yang ada haid, maksudnya dia masih boleh lagi mengandung. Sepanjang mengandung, haid tak ada kebiasaannya. Tapi ada orang yang ada juga kebiasaannya tak ada lah, dia stop. Sebab tu darah yang stop selama hampir 9 bulan, dia akan keluar masa bila? Ketika hari nak beranak tu. Lama dah, masa hari nak keluar tu, dia ayak ban dia buka. Masa tu turun main ke bendang banyak sangat tu. Jadi banyak Sagi dekat-dekat nak beranak, masa 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm tu nak kena tukar pelapik, darah duk keluar. Darah banyak sangat ni, darah apa? Masa beranak pun darah yang dah postpone pending selama 9 bulan tak keluar tu, dia akan convert, dia akan keluar zerak masa tu yang sangat banyak. Tapi dia tak nama haid dia, nama dia adalah nifas. Dia lain pula, nanti kita mengaji bab darah tu. Maknanya haid ni dia boleh jadi mai, boleh jadi tak mai. Tapi semua orang dia tak sama. Kebiasaannya dia akan mai. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kebiasaannya normally mai ketika budak tu umur darjah 3, start daripada birthday dia bulan Islam. Jadi kita ada semua ni, kita kena tahulah birthday bulan Islam kita bila. Kat internet banyak ada convert date kan, kita punya date tarikh tu tukar dia dengan 9 Jamadil Awal ke apa ke, dia akan ni ambil tarikh tu. Kalau lah keluar budak tu baru darjah 3, cukup tak lagi umur dia 9 tahun. Jadi kita kena cek tarikh lahir dia dengan hari keluar darah tu. Kebiasaannya negara kita di Malaysia ni, saya mengajar di sekolah 16 tahun, sekolah rendah, saya belum pernah lagi jumpa budak darjah 3 ada haid, tak ada lagi. Jadi saya masih lagi akan salam dengan budak perempuan yang darjah 3. 1 salam, 2 salam, 3 salam, 4 saya tak salam dah. Dan saya pesan dekat mereka budak darjah 4 ni, start daripada darjah 4 ke atas, jangan salam dengan mana-mana guru lelaki. Guru lelaki jangan salam. Budak perempuan darjah 4 ada haid, darjah 5 ada, darjah 6 normally lah, dalam 95% dalam kelas tu kebanyakannya dah mula ada haid apa semua, dia panggil lah. Biasa kalau bahasa kasar jadi gedik tak ketahuan gitu, macam dia main umur tu darjah 5, darjah 6. Lah tahu budak-budak pakai ni ada satu gelang tau, gelang color hitam saja habaq lah, kok kita tak tahu. Dia gelang macam getah rambut, tapi dia nipis. Dia bukan getah bancuk bungkus nasi roti canai tu kan. Gelang tu dia cantik, color hitam, nipis, tak tebal macam gelang rambut, tak buruk macam getah biasa tu. Dia gelang tu nama dia. Getah, gelang. Tu gelang apa tahu orang panggil? Gelang taken. Gelang taken tu maksudnya aku dah berpunya. Ada orang dah ambil aku dah. Aku ada markah kelas sebelah, jadi aku pakai. Bila hang tengok dia ni, oh ini hang tak boleh kacau, ni bini orang. Macam tu dia minta hak gila tu. Dia punya syok nak kahwin. Saya panggil dia, saya tanya dia, hantar tak harga pampers pad berapa? Dah nak gatal nak menikah kan, dah hantar tak Mami Poco harga berapa pampers tu? Hantar Dash Lady 1, 2, 3 dengan Dumex tu berapa harga satu paket yang ketak lah kahwin tu? Hantar sewa rumah berapa? Hantar kalau ada beli kereta berapa costing bulanan lah, kena bela kereta tu. Hantar sewa bulanan rumah kat Pening ni harga berapa? Hang dengan seluar kecil pun mau beli. Sekolah pun makan RMT, dapat rancangan makanan tambahan dekat sekolah. Vocabulary English pun terabak. Karangan bahasa Melayu dengan tata bahasa dengan peribahasa pun benda Arab. Dengan semua benda tak ketahuan kau tu, gadai nak menikah.
Mama. Kalau sekolah menengah tu tingkatan 1, tingkatan 2 panggil, tingkatan 2 kawan dengan budak form 1, dia panggil budak form 1 mama. Kira macam mak dah lah, kira kahwin dah lah, rantai nak nikah. Itu reality. Tu gelang taken nama dia. Jumpa undertaker dalam kepala. Siapa? Dia pakai gelang, aku panggil mak pak menikah di perhimpunan tu. Terus dandan tu buka tu. Darjah 3 maknanya bukan taken. Darjah 3 dia boleh jadi datang. Kalau mai katalah darah yang sama, lokasi yang sama keluar, tapi dia baru darjah 2, itu bukan darah haid dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Darjah 3, start daripada darjah 3 dan ke atas dia boleh jadi haid. Dan bila dia keluar darah tu, yalah, sebagai mak ke ayah ke, kita kena bagi bimbingan, panduan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ketika orang tu, anak-anak kita, dia mula keluar darah daripada badan dia, itu semua benda-benda yang dia tak pernah lalui. Dia nak kena pakai tuala wanita, dia mesti rasa rimat, dia, yalah, mungkin dia rasa gatal ke tak selesa ke, nak cari yang sesuai besar dengan dia, panjang, kedudukan tidur dan sebagainya. Jadi biasa-biasa di sekolah ni memang di bilik kaunseling ke apakah, memang kita ada spare lah. Tuala-tuala wanita ni kadang-kadang budak-budak sekolah kan tak main, lupa main gitu lah. Jadi kita ambil berat benda-benda tu. Tu yang pertama. Dia 9 tahun ni, Imam Asy-Syafi'i setelah dia buat kajian kepada makcik-makcik yang ada di seluruh Mesir ketika tu, ditanya biasa macam ni, biasa macam mana, kajian, bukan atas nama keluarga sahaja, tapi kajian, sehingga dapat kesimpulan umur 9. Dalam mazhab-mazhab lain bawah lagi dia boleh dikira haid jugalah, cuma mazhab Syafi'i dia kira 9. Sebab apa? Dia ikut pemakanan, cuaca, pergaulan, semua benda tu dia memberi kesan kepada haid yang cepat. Mungkin dia makan tu herba banyak ke, cuaca dia tu sejuk banyak, panas ke, suasana yang macam khatulistiwa macam kita apa-apa, semua benda tu dia boleh menyebabkan beri kesan kepada orang yang keluar haid. Pergaulan, kadang-kadang kita tak tahu dia makan apa dekat rumah dengan family dia. Dia jenis tak makan nasi sangat, dia tak makan pedas sangat. Mungkin orang dah jenam dah mai dah, dia dah jenam tak mai lagi. Sebab itu biasa, bukan mesti paksa awal. Mai, tak mai tak apa. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Paling banyak orang tu dia boleh keluar haid, dia boleh keluar je bila-bila. Cuma sampai 15 hari sahaja maksimum. Sebab tu orang perempuan dia kena mula tanda. Kalau mai hari apa, kalau boleh kita ada kalender, kita tanda. Anda ambil handset kita pun boleh, tarikh ni keluar haid. Atau abang suami dia ingat hari tu jadi apa-apa ke, hari ni tarikh aku mai. Jadi dia tak ingat kadang-kadang. Jadi kita ajak anak-anak kita dengan isteri kita, tarikh tu kita kena tanda. Sebab apa kita tanda? Sebab bila berhenti dan bila dia mai balik, maka kita tahu apa benda yang kita boleh buat. Contoh saya bagi tahu. Katalah hari ni kebiasaannya haid kita mai 9 hari bulan ni, hari yang biasa kita mai 8, 9 macam tu lah. 8 tak mai, hari ni dijangka 9. Maka kita hati-hati, masuk subuh semayang awal. Subuh tak risau sangat. Masuk Zuhur 1.10 tu hang semayang awal. Jangan sampai 3.30 tak semayang lagi. Sebab hang tahu hari tu dijangka mai. Kalau mai, tak boleh dah ni, biar aku semayang awal. Sengaja membiarkan kita dalam keadaan tak semayang, walaupun kita tahu hari tu kita dijangka untuk haid datang dan sebagainya. Pukul 4 kita tak semayang lagi, haid mai, maka hang dosa. Sebab sengaja melambatkan semayang, walaupun hang boleh jangka hari tu memanglah hari yang kita nak main. Maka kita tolong hati-hati. Ada ini bila mai haid ni tak payah semayang lah. Inilah satu-satu benda Allah bagi keistimewaan pada orang perempuan, yang benda ni hanya dapat dalam syurga, tapi dia dapat dalam dunia. Apa dia? Dia tak semayang, Tuhan tak marah kat dia. Itu special.
Kita tak semayang, Tuhan tak marah kat kita, tahu bila? Syurga. Tapi orang perempuan spesial Allah bagi dia tak semayang tapi dia dapat pahala. Kenapa dia tak semayang tak dapat pahala? Sebab dia tak semayang sebab Allah suruh kata jangan semayang. Dia bukan masalah semayang atau tak, dia ikut cakap Allah. Allah kata semayang, okey semayang. Allah kata okey macam ni tak payah semayang, okey tak payah semayang. Dia ikut cakap Allah. Orang perempuan tak semayang ketika haid, mentaati perintah Allah, boleh pahala kat dia. Itu hanya untuk orang perempuan. Orang lelaki dia tak ada satu alasan dia tak semayang, tak ada. Aksiden, sakit, luka, apa saja, dia tak ada excuse, dia mesti kena semayang. Orang perempuan Allah bagi keringanan pada dia untuk semayang, tidak pada puasa. Puasa jarang-jarang jadi. Semayang tiap-tiap kerap berlaku, maka dia mungkin akan jadi susah kalau nak ganti semayang. Allah mudahkan pada dia. Masa suci 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Bila suci. Kalau darah tu masih keluar juga, saya pernah habaq dekat kita dah, sama macam salisul baul. Itu dia masuk hari ke-16 aja, name tag dia yang dia tulis kat sini haid, kena buka name tag haid tu, kena buh name tag lain. Nama dia istihadah. Istihadah ni apa? Darah penyakit. Darah penyakit, dia tak ada keistimewaan tak semayang tadi tu, tak ada lah. Maka dia kena sembahyang macam biasa. Maka apa dia kena buat? Ada 4-5 benda yang saya habaq banyak kali dah. Benda tu dia kena buat. Apa dia? Pertama, kena tunggu masuk waktu semayang. Kedua, kena pi tandas, cuci darah yang ada. Kemudian tahan darah tadi tu dengan, kalau biasa kita ni tuala wanita lah. Kemudian ambil wudu, kemudian solat. Mualat mesti berturut-turut. Tak boleh pisahkan dengan sesuatu, cakap telefon dulu, pergi goreng ikan dulu, tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, terus masuk tandas, basuh, masuk waktu, basuh, tahan, ambil wudu, solat. Tu nama dia istihadah. Sama juga lelaki yang kencing dia tak lawan, asyik keluar, sama juga. Tunggu masuk waktu azan, basuh kemaluan dia, tahan dengan tisu atau apa-apa, ambil wudu, terus semayang. 5 benda tu kena buat bila istihadah, selepas daripada 15 hari sahaja. Jangan sampai 6 bulan tak semayang. Tak semayang 6 bulan tak semayang. Lamanya tak semayang ni. Tanya kat anak dia, tak semayang ke? Jangan mak tengok anak tak semayang ni. Itulah mak darah duk keluar lagi ni, berapa hari dah. Ni masuk ni dah 3 minggu dah. 3 minggu tak semayang ni. Mak dulu lagi hebat, 8 bulan tak semayang. Dan ni mak SpongeBob nama dia. Lama tak semayang. Sebab apa lama tak semayang? Sebab darah keluar kat telinga dia kan. Darah keluar kat telinga kena semayang. Dia tak kena menang dengan darah air. Dia kira darah dia tak semayang. Oh sedap aku tu, potong bawang darah tak semayang. Dia satu je posisi dan lokasi sahaja yang tak payah semayang. Jadi kena ambil tahu juga yang kita tak tahu, supaya anak kita tak ranjau kita. Dia tak semayang, tak pergi mak, dia tak hamil sini. Berapa lama tak semayang ni, hanya merepek. Hari tu mak tanya minggu lepas, hari Selasa. Ni berapa hari dah? Ni rasa lebih pada 2 minggu dah ni. Masuk hari ke-16, 17 dah ni. Macam mana tak semayang pula ni? Tak keluar darah lagi. Habis semayang sekarang. Buat macam ni. Esok ikut mak pergi klinik, pergi cek tengok bapa hang tu tak keluar, tak berhenti keluar lagi. Atau tak keluar. Mungkinlah. Mungkin dia baru darjah 6, form 1. Ketika tu dia macam kestabilan tu dia tak apa ada lagi. Nanti dia lama-lama sikit dia baru stabil, dia punya masuk keluar. Darah keluar tu dia stabil sikit. Darah yang keluar tak sampai tempohnya 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari, dia bukan darah haid. Ianya darah istihadah. Dan wanita yang keluar darah tidak dikira berhadas besar atau berhadas haid. Maksudnya dia tak ada dah, dia kena semayang macam biasa. Keluar darah nifas sama juga, iaitu damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati aqibal wiladah. Darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan setelah dia melahirkan anak. Yang pertama mesti darah.
Kalau yang keluar tu bukan darah, tak jadi. Yang kedua syarat dia keluar daripada rahim satu orang wanita. Kalau dia keluar pada posisi lain, dia bukan nama nifas dia. Syarat ketiga, selepas beranak. Contohnya, baby tu baru keluar kaki saja, contoh atau sangkut tengah pusat tu, tak habis keluar lagi, darah keluar banyak lagi, maka dia tak nama nifas lagi. Keluar tu baru nama nifas. Nifas tu apa? Nifas tu adalah nyawa yang keluar, yang nafas, kata ulama. Nafas tu nyawa, maksudnya nyawa tu keluar daripada rahim satu wanita tu, maka darah yang keluar tu sepanjang-panjang ada darah tu tak boleh sembahyang. Berapa hari? Biasanya 40, paling banyak 60 hari. Paling banyak 60 hari. Estimate lebih kurang 2 bulan. Keluar. Okey. Katalah hari ke-20 tak ada darah. Mesti ke tunggu sampai hari 40? Tak. Hari apa kering, hari tu boleh mandi, hari tu boleh sembahyang dah. Biasanya 40 lah. Kalau habis kat 43 hari, kering lah, dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Tak boleh. Kita kena tunggu sampai 60 hari. Kan? Kering, sembahyang. Itu paling lama. Kalau 60 dua keluar juga, balik pada istihadah balik, dia tak nama haid dah, hilang keistimewaan tu, sembahyang macam biasa. Dan saya nak ingatkan untuk orang perempuan dan semua lelaki kat muka bumi ni, andai sekiranya isteri kita ada waktu yang dia tak sembahyang, contoh dia masuk labor room pukul 1 tak berapa nak buka. Kalau 1-2 cm macam tu, darah dah main, dia dan Zuhur asal sembahyang. Maghrib 7.30 azan, tapi 7.10 azan. 6.50 tu dia sakit lah, sakit nak beranak sangat-sangat lah. Doktor misi mai, okey lah, apa 7.5 minit azan, 7.10 beranak. Dia berjuang daripada 6.50 sampai 7.10. Dia dan beranak tu pukul apa dia beranak? 7.10. Maka ada satu waktu yang dia masuk dan dia kena semayang satu waktu tu. Apa dia? Maghrib tadi tu dan masuk dah, dia masih lagi kena semayang sebab darah nifas tak keluar lagi, sebab baby baru dalam proses nak keluar semua tu. Baby tak keluar habis, baby masih dalam perut. Katalah 7.10, 7.15 baby keluar, malam azan maghrib. Start pada maghrib tu dia tak payah semayang, tapi bila masuk waktu ada 5 minit tu, dia patut kena semayang dah. Lelaki tolong lock semayang maghrib tu. Nanti ingatkan dekat isteri kita, hang dah habis nifas, maghrib hang ketika hang berjuang 8, 9, 10 cm tu, tolong semayang, ganti balik semayang tu. Dan sebagai langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, contoh orang perempuan dia datang haid pukul 6 petang, maka daripada pukul 4.30 sampai 6 tu dia patut kena semayang dah. Maka waktu tu hang kena ganti nanti, jangan buat lupa. Nombor 2, katalah hari tu dia dah mula dah koko kuning dah, macam nak habis sangat dah. Pukul 11 dia tengok tak ada lagi lah sikit-sikit ujung-ujung kita. Pukul 6.30 balik kerja tu dia cek, memang tak ada dah. Maka sebagai langkah ihtiyat, berhati-hati, dia qada balik 2 waktu. Apa dia tak payah qada 2, dia qada zuhur sahaja. Asar tadi pukul 6 kan, dia dan mandi, dia semayang asar. Habis semayang asar, semayang zuhur ganti. Sebab apa pula? Sebab hang last check pukul apa? Pukul 11. Kemungkinan pukul 3 dah kering dah, kemungkinan pukul 4 kering dah. Masa tu kena semayang zuhur. Hang tak semayang zuhur, hang check 6.30 sebab jam lah apa semua dalam kereta, payah nak check sampai rumah dah selesai dah kita check, kena ganti balik sebagai
kemungkinan boleh jadi benda tu dah keringat awal, hang yang cek lambat. Jadi ada orang perempuan dia suka kalau haid main yahoo tak payah semayang. Dia macam seronok sangat kalau tak payah semayang. Ada orang macam tu, semayang pun bukan baca wali Allah, semayang sampai koyak sejadah, semayang macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, lempar sejadah tidur balik, semayang terus tu je. Tapi dia punya seronok tak semayang. Jadi kita kalau nak semayang atau tak semayang, kita kena hati-hati. Sebab tu ada kalender yang kita kena tanda siap-siap lah. Kalau boleh download satu app dekat telefon kita tu, kalender tu kita simpan untuk kita buat kiraan haid dia. Mai je kita buat, hari ni mai. Jadi kita boleh check 2 minggu dah hari aku mai macam ni, buat reminder ke apa ke, supaya kita tak terlepas semayang kita, atau kita kena semayang jugalah kalau jangan buat terlambat macam tu. Rukun atau kan tak bagi bersalin atau keguguran. Tadi tu 60 hari paling lambat lah. Lepas pada tu maka dia jadi tu. Bersalin atau keguguran, apa beza keluar nifas dengan bersalin? Sebab apa? Wiladah ni dia masuk dalam kategori lain, tak masuk dalam nifas. Sebab ada orang kat dunia ni dia beranak tak ada darah. Dia beranak tapi keistimewaan Allah bagi dia tak ada setitik pun darah, tak tahu baby keluar je. Kalau jadi macam tu, macam mana? Baby je keluar, darah tak ada, nifas tak ada. Kami macam mana? Kami kira kena mandi wajib ke? Ya, kena mandi. Sebab wiladah, beranak ya, baby keluar je, ada darah ke tak ada darah ke, nama dia adalah kena mandi wajib juga. Dan atau keguguran, mati selain daripada mati syahid, ma'rakah. Orang yang mati kita kena mandi wajibkan dia. Orang yang mati syahid haram mandikan dia, tak boleh mandi, kerana bahan bukti tak boleh dihilangkan. Kalau kita kat dunia ni berlaku tembakan, berlaku rompakan, maka kita tak boleh pergi ambil peluru tu senang-senang dengan tangan kita, tak boleh ambil. Kena biar macam tu ya. Unit forensik akan mai, dia akan ambil dengan kepik dia, ambil bolan plastik, dia akan bor kertas, dia lekat ke tu, dia akan bawa pi, dia cek daripada peluru tu, adalah cara-cara dia cek ke tu, cap tangan ke apa-apa semua dia boleh cek. Tapi kalau kita cuci tempat tu, kita pergi sanitize, pergi panggil orang cuci, malam berlaku rompakan, kita lap dengan Dettol semua, polis main tangkap kita. Sebab hang salah, hang tak boleh hilangkan bahan bukti tu, kerana semua cap tangan, tapak kaki semua tu depa boleh nilai itu salah dari segi perundangan. Dunia pun salah. Orang yang mati syahid ni, darah, pasiak, badan, gigi patah, apa saja benda berlaku kat dia, itu satu kelebihan yang besar untuk dia. Ambil dia, bungkus macam tu ya, biar dengan darah-darah tu, itu semua dia akan bangun jadi wangi esok di akhirat ni. Kita pergi mandi, cuci, hilang dia punya bahan kes bukti semua, berdosa buat begitu. Orang mati syahid, dia ada kelebihan tersendiri Allah bagi kat dia. Tapi semua yang ni semua nanti kita akan detail lah, satu demi satu tu kita akan buat detail. Ni cuma habaq tu je. Nanti kita akan tengok rukun, macam mana nak mandi wajib. Mandi wajib lelaki macam mana, mandi wajib perempuan nak mandi macam mana. Bolehkah mandi sambil berdiri? Mestikah mandi tu duduk? Bolehkah pakai sabun masa mandi? Lepas mandi boleh tak lap badan kita? Atau kena biar macam tu je? Kata kita tengah-tengah mandi wajib tu, kita tengah-tengah mandi wajib, kawan kita telefon, kita pun tutup ayat, tak lap badan, lap pakai tolor tu je. Lepas tu pi ambil telefon, jawab, letak balik telefon, masuk balik. Boleh ya main sambung mandi balik? Ataupun dia putui, kita kena mandi balik pada awal. Macam mana persoalan kalau orang perempuan bersama dengan suami dia di waktu malam? Jadi dia tidur dalam keadaan yang hadas besar. Esok pagi dia nak pergi kerja, dia mandi kepala dia basah. Dia pergi tempat kerja,
ada kawan-kawan tempat kerja laki-laki ni semuanya, haprap punya laki ni semua duk kacau. Jadi apa tu, rambut basah lah apa semua. Dia malu, tak tahu batasan nak melawak dengan isteri orang semua, tak tahu cakap lebih kurang betul. Alamak, dia malulah rambut aku basah ni. Macam mana nak selesai masalah orang perempuan ni? Boleh ke dia mandi separuh-separuh badan dia, dia mandi lap kepala semua-semua, lepas tu dia tidur, esok pagi dia sambung balik badan bahu ke bawah macam tu? Boleh tak dia main sambung mandi wajib itu je? Kesemua persoalan ini nantikan di kuliah akan datang. Itu trailer, gambar akan keluar bulan depan. Kalau kau abang semua benda kat hampa, siapa pun tak main kuliah. Aku tahu dah taktik hampa, jadi aku scam hampa awal-awal. Sebelum hampa scam saya scam tuan-tuan dan perempuan. Itu kita akan tengok pada minggu hadapan. Ni nak pilihan raya apa hari bulan? 19 hari bulan. Saja abang lah dekat tuan-tuan sebagai satu panduan. Siapa sahaja dekat dunia ni, siapa saja kat dunia ni, dia apa benda yang dia buat tu ada kena mengena dengan hukum syarak lah. Jadi kita tak boleh kata Islam ni tak kena mengena dengan hang tak kena. Tak, Islam ni dia kena mengena dengan semua benda. Jadi apa sahaja kita buat, ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram, ada dosa, ada pahala, dia bertanggungjawab atas apa benda tu. Dua peringatan Allah Ta'ala sebut pada kita. Pertama, nanti di akhirat nanti akan berlaku satu peristiwa berpergaduhan atau berkelahi atau fight di kalangan ramai, antaranya kawan sama kawan. Dulu kat dunia kawan baik, kat akhirat ni bergaduh gila-gila. Sebab hang lah suruh aku buat jahat, hang lah bawa aku kasbah arak suruh aku minum, hang lah bawa aku berzina, hang lah jahat, hang ikut aku buat apa? Bergaduh. Semua pergaduhan ni bila berlaku? Sebelum dapat buku catatan. Kawan akan bergaduh dengan kawan, suami isteri akan bergaduh, mak dengan anak bergaduh. Lagi bergaduh adalah pemimpin dengan orang yang dipimpin, rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat dengan followers dia ni akan fight gila-gila. Bila? Sebelum dapat buku. Bila akhirnya dapat buku dan tengok memang tertulis dosa salah ni, maka tak ada lagi dah sebarang argumen tu tak berlaku dah. Fight persoalan di kalangan tu tak berlaku dah. Cuma orang-orang yang ikut ni, mereka ada beberapa orang yang beberapa ayat yang Allah Ta'ala ingatkan kita. Mereka akan kata bila terdedah dengan azab, bila terdedah dengan kesusahan disebabkan apa mereka buat kat dunia, antara tuduhan yang mereka akan buat adalah, siapa akan buat? Orang yang ikut pemimpin, orang yang ikut pemimpin yang salah, pemimpin yang dosa, pemimpin yang ajak buat rasuah, pemimpin yang ajak buat benda jahat kat dunia ni. Hang diam, apa hang dapat semua hang sapu. Dia panggil hang mai sini, hang selalu duk ikut aku, tak apalah ni aku bagi hang satu projek, ambil projek ni lebih kurang hang tidak dapat 200,000 untuk hang. Tapi duit tak boleh masuk dekat personal hang, masalah. Hang pergi buka satu syarikat, bayar RM5, RM10, buka satu syarikat, nanti dia akan transfer duit kat hang. Tak apa ke Datuk buat macam ni? Tak apa, hang duk ikut aku selalu, buat lah. Banyak ni Datuk, 200. Balas. Dia tak tahu Datuk balas 8 juta. Dia balas 200,000. Ambil lah, hang duk ikut aku, dapat sikit ke tu. Kat dunia dia tak kata apa, dia okey apa semua, tak apa ke Datuk ni je. Boleh lah ni, kita tolong rakyat, banyak rakyat tolong kita pula macam ni, dia buat reka ayat ke tu. Tapi banyaklah dia dapat projek tu, projek ni, buat tu, potong pokok, tukar tar tepi jalan, cat balik, semua benda-benda dia ambil sikit, 10,000, 5,000, 7,000, 13,000, ambil. Dia syok dah. Nanti di akhirat bila didedahkan, dia mula takut dah. Alamak, semua benda ni lah dunia mungkin orang tak tahu. Di akhirat dia tahu, alamak macam mana. Mereka akan kata apa? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ikut sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar kami. Ya Allah, kami ikut dia ni lah. Dia ni lah bagi projek kat kami rasuahnya. Dia ni lah suruh kami tipu orang. Dia ni lah buat jahat. Dia ni ya Allah.
sehingga kami jadi sesat, jadi susah ni. Dia ni punya pasal lah ni. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, ambil 2 kali ganda api neraka azab ni, lempak atas kepala dia ni. Dia ni korang ajak ni. Ai, kat dunia kami jilat bau. Dia buka, okey, jilat bau. Lap. Okey, nak ambil dulu. Macam tu. Tak kata apa, buat apa pun ikut je. Tapi dia kat akhirat, dia kata wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kalau boleh dia ni bagi laknat yang paling besar kat dia. Dia ni tak guna sedih lah, hafrak ni, maki dia tu gila-gila. Padahal kat dunia dia ikut dia tu, ikut macam-macam kan. Bila kita follow orang yang dia jadi pemimpin, dan kita pun tak, dia buat benda jahat ke apa, kita ikut je. Bahaya ikut orang, terutama pemimpin, sebab ada ayat yang khas pemimpin, kalau dia tu tak baik, kita ikut dia. Jangan syok ambil apa benda-benda dia, akhirnya kita terjerat. Tuan-tuan kalau tengok dalam Quran, kebanyakan yang tak berapa minat dengan Islam ni, dia punya ayat dia, waqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi waqalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkata orang-orang yang kafir di kalangan pemimpin-pemimpin mereka, berkata orang-orang yang takabur di kalangan pemimpin mereka. Hak duk fight dengan Nabi-Nabi ni semua, kebanyakannya hak duk di atas. Dia tak suka kat Nabi Nuh ke, Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke, Nabi Syuaib ke. Kebanyakannya hak duk di atas ni memang bara kat Nabi-Nabi, dia tak suka. Hak duk di atas ni dia tak selalu dia minat dengan Islam. Ada dia minat, ada pemimpin yang bagus dan baik, bukan tak ada. Tapi nak cari memang jiwa dia betul untuk Islam, tak tahu. Tu Allah saja yang tahu. Jadi kita ni, saya tak salahkan pemimpin. Katalah dia ni seorang pemimpin, dia duduk di atas. Saya tak kata dia. Saya kata siapa? Kata kita ada kat bawah. Sebab siapa yang ada kat bawah, mereka ni yang lambung dia bagi ni atas. Dia ni tak salah, mereka ni yang salah. Jadi sebab tu kita nak perbetul yang di atas tu, kita kena perbetul orang di bawah. Kalau hak pi mengundi ni macam tuan-tuan, hak bagus, hak jenis kuliah, hak ceramah, kita mesti nak cari satu manusia yang watak dan jiwa dia macam kita, orang baik-baik. Tapi kalau orang duduk di bawah ni semua kaki judi, kaki menari, kaki merepek, kaki dangdut, kaki merepek, lara 24 jam, dia takkan nak cari satu orang masjid, surau, kuliah nak jadi duduk di atas. Dia kalau jiwa dia mak rempik, mesti dia cari orang mak rempik duduk di atas. Kalau jiwa dia ke situ, dia akan cari. Jadi sebelum kita nak perbetul orang duk ada di atas, kita perbetul orang duk di bawah. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, dia pemimpin yang baik. Allah bagi keamanan, bahkan topik perbincangan di kalangan mereka semua berlega di kalangan benda baik-baik. Apa dia? Kalau jumpa kawan di kedai makan kan, weh hang macam mana? Sihat nak? Mau tahu jumpa? Hang dah buat duha dah hari ni? Sembang tu buat duha. Hang berapa? Aku baru buat 2. Lambat aku buat 8 dah. Oh tak boleh. Saat aku nak pergi tambah lagi 6. Sembang macam tu kan. Hari ni dah baca kafi ke belum? Tak baca lagi. Jujur kita pergi baca. Hang baca juzuk lah. 2 juzuk baru. Lambat. Hari ni kami 4 lah. Tadi masa rehat kami makan laju, kami pergi baca Quran lagi. Sembang tu kan. Ada tuan-tuan pergi kedai makan, boleh jumpa satu meja cerita pasal ni. Satu je meja. Bukan kata orang biasa, geng baru balik kuliah pun jangan sembang benda tu. Geng baru balik kuliah, PTT di kedai, sembang apa? Sembang apa tu lah. Nak cari orang lain lagi, pergi duduk di meja. Kata mereka duduk sembang-sembang, seronok pasal bola lah, Arsenal lah, Liverpool lah, apa lah sembang tu. Kita pergi duduk, kita pergi sembang dia. Weh macam mana? Tadi pagi hampa buat dah duha. So dia buat share kita. Ni mana mesir pula pemain ni. Ni duha pergi masjid lah, para duha tahun ni. Kita kena maki 8.2 kilo. Padahal kita cerita pasal duha. Anak abang kata macam tu. Zaman orang baik duduk di atas, orang semua cakap benda baik, tak ada merepek, tak ada merapu apa semua, tak ada. Tapi kalau duduk di atas itu semua merepek, di bawah ni semua kepala duduk merapu betul kan? Merapu, merepek, semua benda tu. Jadi saya mohon pada semua kita ada di sini, tak adalah kempen parti mana-mana. Cuma kita fikir apa yang ada kat tangan kita ni, itulah boleh bawa baik.
kita fikir orang duduk di atas aku nak lantik ni, dia boleh bagi manfaat tak pada agama aku? Nombor satu. Dia ni kalau aku pangkah dia bagi duduk di atas, dia boleh tak jaga bangsa aku? Yang ketiga, kalau aku bagi dia ni duduk di atas, dia akan tambah dah masalah rasuah ke, dia dak ranjau orang ke. Boleh jadi tak dia ni? Oh, dia ni tak boleh, dia bagus. Dia ni kalau aku lantik dia ada tak jiwa dia untuk membantu orang? Dia ni ada orang bermasalah, integriti, amanah, ada kes rasuah ke apa ke, kes-kes apa ada jalan ke maka. Okey, dia ni clean. Yang penting dia boleh jaga agama kita, dia boleh jaga bangsa kita, dia tak bagi masalah pada agama terutamanya. Orang macam ni kita bagi dia duduk di atas, dia akan jaga. Sebab bila dia amanah dengan Allah, dengan rakyat, dia tak ada masalah. Kalau dengan Allah pun dia kecoh, dia semayang dah, dengan keadaan family dia pun jauh daripada agama dan sebagainya, dengan Allah pun dia ranjau, macam mana dia nak tak ranjau kita? Kemungkinan besar dia nak murung tu dia ada. Maka biarlah kita bijak dalam memilih. Jangan tak pergi undi. Ada orang tak payah pergi undi lah Ustaz, lantak lah, siapa naik pun tak boleh juga begitu. Kita pergi tunjukkan hasil kita atau pemilihan kita, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah beri pemimpin-pemimpin yang baik. Dia dua lah kena ada pemimpin ni. Satu, integriti, amanah, qawi dengan amin. Qawi, kuat tu kena ada. Kuat tu apa? Bijak, cerdik, takbir, dan dia dalam masa yang sama amanah, bawa baik pada rakyat dan sebagainya. Okey, itu sebagai panduan 855. Jadi ya, cuma hari ni kalau boleh saya mohon pada kita, nanti tabung kita tu kita derma khas lah hari ni, sebab hari apa nama gerhana tu kan. Selalu pun duk derma dah, hari ni derma lebih sikit sebab mensyukuri nikmat tak berlaku kiamat. Macam tu. Okey, itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.